Здравствуйте, камарады. Ты сейчас на мой канал. Это Витоша эпизод. Будьте готовы за мной? 1, 2, 3, давай. The gap between the train and the platform. Okey, hari ini merupakan sambungan daripada video yang lepas masa aku ceritakan bagaimana aku kena pau dengan polis Rusia dekat Saint Petersburg. Aku pun meneruskanlah perjalanan aku ke ibu negara Rusia, Moskow. Okey, masa aku sampai dekat stesen kereta api tu, memang perasaan aku excited lah bila aku dah sampai Moskow. Sebab kau bayangkan, aku dari kecil lagi aku memang nak pergi ke Moskow ni kan. Memang kau boleh bayangkan lah berapa excitednya perasaan aku masa tu kan. Okey, aku boleh simpulkan Moskow ni dalam 3 benda. Satu, bangunan dia memang besar-besar dan juga banyak bangunan yang berkotak-kotak. Dan kedua, memang banyak gila kereta kat Moskow ni. Ada kereta kotak-kotak, lepas tu ada kereta yang besar-besar orang kaya kan. Lepas tu yang ketiga, perempuan dekat Moskow ni memang cantik-cantik lah. Pengangkutan utama aku kat Moskow pula ialah kebanyakannya aku pakai marshrutka, iaitu van macam van angkut. Dan kedua ialah aku sentiasa menggunakan metro. Sebab metro dekat Moskow ni memang sistem dia sangat-sangatlah efisien dan tahapan tu memang tinggi. Aku boleh nak pergi mana-mana pakai metro je. Tapi kebanyakan metro dekat Rusia ni menggunakan bahasa Cyrillic. So sebaiklah aku ada kawan aku nama dia Afiq. Dia tahulah baca bahasa Cyrillic tu kan. Okey, benda pertama yang aku impress dekat metro kat Rusia ni memang superb gila. Sebab bila masuk dekat metro station itu memang seolah-olah macam museum lah. Aku ingat lagi masa aku pergi ke station, nama station tu Kosmoskaya Station. Bangunan kat dalam tu memang macam museum sebab dia ada lampu chandelier yang besar. Lepas tu ada banyak potret lukisan yang ala-ala dekat Museum Louvre tu kan. Lepas tu dekat dalam stesen tu pun ada arca-arca yang menunjukkan tokoh-tokoh Rusia dulu kan. Okey, lagi satu, bila nak masuk metro tu aku terkejut lah dengan dia punya eskalator sangatlah dalam dan sangatlah tinggi. So aku ni jenis yang gayat lah. So bila aku turun kat eskalator tu, aku asyik pegang handrail je. So bila aku baca-baca, rupa-rupanya fakta metro dekat Moskow tu merupakan metro yang antara yang terdalam dekat dunia. So kalau korang nak tengok sendiri betapa dalam eskalator ni, korang kena pergi sendiri kat Moskow. Okey, Moskow antara tempat yang menarik ni ialah ada Saint Basil Cathedral, iaitu gereja yang rupa dia seakan gula-gula, dan juga Kremlin. Kremlin tu ialah bangunan pejabat Presiden Rusia. Kalau kita tengok sekarang Vladimir Putin kan, dia punya presiden sekarang. So Kremlin tu merupakan pejabat dia. So aku ditemani oleh Afiq, kawan aku. So Afiq ambil gambar aku yang pakai suit tu. So aku rasa macam, wah, at least bucket list aku tercapai. Dari gambar yang aku pakai suit dekat Kremlin dengan Saint Cathedral tu, aku nak jadikan sebagai LinkedIn profile aku lah untuk aku apply kerja masa tu. So sampai sekarang je aku pakai. Makanan halal dekat Moskow ni kebanyakannya dijual oleh orang Uzbekistan. Lepas kita orang tak gambar ni, Afiq ajaklah kita orang makan dekat satu restoran Uzbekistan ni, nama dia Chayhana. Aku ingat lagi, memang sedap gila. Sebab specialty restoran Chayhana ni, dia ada satu dish nama dia shashlik. Shashlik ni dia daging lembu Rusia yang dia cocok-cocok macam kebab lah. Bila aku makan rasa macam, ui, sedap gila. Aku ingat lagi rasa dia sampai sekarang. Memang sedap gila. Kalau korang pergi Moskow, korang kena pergi lah kat restoran Chayhana tu. Aku ingat lagi masa aku malam sebelum aku bertolak ke UK tu. Ke UK tu pukul 3 pagi dari Moskow Sheremetyevo Airport. So aku macam nak stay overnight lah dekat Dom Afiq ni, dekat Moscow Aviation Institute tu, MAI. So masa aku on the way nak pergi Dom tu, aku dengan Afiq ni jalan lah nak pergi ke Dom tu kan. Tiba-tiba ada 2 orang polis tahan. Lepas tu dia tanyalah, apa kat sini malam-malam kan? Lepas tu yang polis tu kata, foreigner tak boleh keluar malam-malam ni. Lepas tu Afiq ni macam pelik lah sebab, sejak bila pula kan foreigner tak boleh keluar malam-malam kan? Lepas tu yang polis tu cakap, kalau tak kita orang bawa korang ke police station.
Tapi korang boleh settle dengan cara tepi. So aku dah boleh faham lah dengan ayat tu apa kan. Rupa-rupanya kita orang kena bayar lah 1,000 rubel kat polis ni. So bila kita orang dah bayar bila kita orang dah bayar tu, polis tu dah lepas kat kita orang. Aku macam aduh, kena pau lagi dengan polis Rusia. Memang polis Rusia ni dia suka pau lah. Lepas tu okay, kita orang pun dah sampai lah dekat Dom Afiq ni. Dekat Dom Afiq ni aku jumpa lah dengan kawan-kawan yang orang Malaysia. So daripada dekat Dom Afiq ni, diorang ada cerita lah tentang sistem universiti Rusia yang sangat korup tau. Aku ingat lagi ada satu kisah ni di mana kalau korang nak dapat markah tinggi dengan lecturer, korang boleh bagi hadiah dekat lecturer ataupun bagi sebotol vodka. Nanti confirm ada orang akan naikkan markah tu. So aku rasa macam aduh, sistem kat Rusia dia memang korup gila lah, walaupun sistem universiti kan. Okay, masa tu jam dah menunjukkan pukul 1 pagi tau. So aku nak gerak awal lah ke airport Moscow Sheremetyevo. Airport Moscow Sheremetyevo tu dia agak jauh lah daripada bandar Moscow. So aku nak gerak awal lah ke airport. Dekat dom ni ada seorang jaga tau. So masa aku dengan Afiq ni turun lah kan, jaga tu nampak aku. Lepas tu dia cakap kat Afiq, aku tak pernah nampak pun budak ni kan. Dia duduk kat dom ni. Dia tanya Afiq dalam bahasa Rusia. Lepas tu Afiq cakap, oh ni kawan saya, sebab kawan saya ni nak bertolak ke UK. So dia nak gerak ke airport dah, Afiq cakap. Lepas tu kata, mana boleh, visitor tak boleh ada dekat dom lepas pukul 12.30 malam. Sebab guard tu dah bengang kan, dia tahu ada visitor yang langgar peraturan. Lepas tu guard tu cakap, kalau tak nanti saya call polis untuk selesaikan masalah ni. Lepas tu Afiq macam cuak lah. Kita orang macam cuak sebab gila, kita orang tak nak ada apa-apa jadi hal dengan polis tau. Lepas tu guard ni pun cakap, kalau korang tak nak aku call polis, ada cara lain kita boleh deal kan. Bila Afiq ceritakan yang guard cakap kat dia tu kan, so aku macam dah boleh tahu ni kena bagi duit kat. Nak tahu harga dia kena bayar berapa? 1,000 rubel juga. So aku macam aduh, 1,000 rubel memang badi aku yang kat Rusia. So aku tak nak melanjutkan perkara ni panjang sangat. So aku dengan Afiq ni share duit kan. Seorang 500 rubel kita orang bayar kat guard ni. Lepas daripada kejadian aku kena pau dengan guard ni, aku boleh simpulkan yang negara Rusia ni memang korup gila lah. Sebab sistem keintegritian dalam masyarakat Rusia tu sangatlah rendah. Aku rasa boleh katakan sangatlah teruk. Sebab kita boleh nampak rasuah ni berlaku kat setiap lapisan masyarakat. Daripada jaga, lepas tu lecturer, lepas tu polis. So aku rasa macam aku punya perception dekat negara Rusia tu dah turun lah daripada negara yang aku nak pergi daripada time aku kecil. Lepas tu menjadi negara yang aku macam wah, aku pandang rendah gila kat Russia sekarang ni kan. Tapi bila overall trip aku kat Rusia ni, alhamdulillah aku dah selesaikan sebab aku dah fulfill aku punya salah satu bucket list semasa aku kecil. So kesimpulannya, kalau korang ada apa-apa impian untuk kejar sesuatu, korang kena go for it. Jangan give up. Sebab kalau give up tu lah korang akan tak capai apa-apa. Okay, sekian saja untuk video kali ni tentang pengalaman aku kena pau dengan polis Rusia. So sekiranya anda ingin lagi mendengar tentang penceritaan travel saya dan anda suka tentang pengalaman saya di luar negara, anda boleh tekan like dan subscribe di channel saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh email kepada saya. Terima kasih sebab channel saya sekarang telah mencapai 2,500 lebih subscriber. So, terima kasih kepada semua. Tanpa anda, siapalah saya. So, sempena 2,500 subscriber ni, saya akan menjemput tetamu istimewa untuk sesi sembang travel. So, nak tahu tetamu pertama saya siapa? So anda boleh jumpa saya di next episode. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Ciao ciao.